Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam ruang bicara dan kali ini secara langsung kita akan bicara mengenai Parlimen Mahasiswa. Itu yang bakal kita bincangkan dan mungkin juga kita boleh menuntut perbezaan apa sebenarnya antara Parlimen Mahasiswa dan Parlimen Belia. Mungkin juga atas dasar kita ingin melihat generasi muda ini menjadi lebih berkepentingan dan juga meletakkan suatu kepentingan negara untuk disuarakan di peringkat yang tertinggi. Inilah yang bakal kita bincangkan selama sejam bersama dengan Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Aziz Rahman, Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak. Dan anda juga boleh bersama kami di talian 03-2059-4624 ataupun 03-2059-4625. Jadi terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama kita di ruang bicara. Yes. Sebelum kita kepada tajuk Parlimen Mahasiswa, Tan Sri, saya suka dan rasa betul kerana dapat juga mengemukakan persoalan mengenai Mubarak yang saya lihat begitu aktif sekali. Mungkin pada awalnya Tan Sri dapat membicarakan soal Mubarak, peranan, kepentingan dan juga siapa sebenarnya yang berada dalam Mubarak ini secara keseluruhan, Tan Sri. Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia, anggotanya terdiri daripada bekas-bekas wakil rakyat, Dewan Negara, Dewan Rakyat dan juga Dewan Negeri. Kali ini kebanyakannya ahli-ahlinya terdiri daripada mereka yang menganggoti parti-parti Barisan Nasional. Tetapi ada juga macam di Sabah yang tidak Barisan Nasional pun dapat menyertai kerana percaya dengan perjuangan Mubarak itu sendiri. Kerana objektif pertama Mubarak ialah untuk menjaga kepentingan ahli-ahli. Kita ni maklumlah dah pencen, dan pencen kita kadang-kadang ni lebih rendah daripada tahap miskin tegar. Ini serius. Jadi bila apa ni ada kenaikan gaji, kita terlewat sikit pasal gaji kita menerusi dewan. Dia mesti luluskan oleh dewan. Kalau tak lulus oleh dewan tak dapat. Jadi kita kalau dewan tak lulus, mana tak adalah. Jadi kepentingan, dan kita banyak dapat bantuan-bantuan daripada kerajaan, daripada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan kementerian lain, kita salurkan kepada ahli-ahli. Dan setiap kali kita mesyuarat ada je yang meninggal. Pasal dah penghujung perjuangan. Jadi kita beri sedikit, yang sakit pun ramai, kita beri bantuan daripada kementerian, daripada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Ini kerja-kerja kita. Jadi keahliannya sekarang ni tak ramai. Pasal kita memang tak ramai. Lebih kurang dekat sekarang ni, lebih kurang dekat 800 lebih seluruh Malaysia. Kecuali Sarawak. Sarawak kita belum tubuh lagi. Saya dah berjumpa dengan Ketua Menteri. Dia pun nak bersetuju untuk ditubuhkan, dan kita akan gerakkan lah bagaimana ia yang dapat ditubuhkan di Sarawak. Yang menarik, Tan Sri, sebelum kita ke Parlimen Mahasiswa ni, saya nampak lihat bahawa ada yang setengahnya, contohnya Datuk Osman Abdul, dia berada dalam Mubarak, tetapi selepas tu bertanding balik, cara automatiknya gugur lah dalam Mubarak ni. Osman Abdul ni, Datuk Osman Abdul, dia ikonik juga tu. Personality dia tu. Saya terlibat masa dia bertanding tahun PRU 13 di Pendang. Saya tengok cara dia, sungguh pun dia masa itu naik presiden. Dia naik presiden Mubarak, saya. Naik presiden Mubarak. Tetapi bila dia diterima oleh pucuk pimpinan untuk bertanding dan berlawan pula dengan Mat Sabu, timbalan presiden PAS, menang pula. Pasal pendekatan dia. Jadi maksud saya gini, sungguh pun dia ahli Mubarak, tapi pucuk pimpinan menilai dari sifat-sifat seorang pemimpin itu boleh tak diterima oleh kawasan yang di mana mereka bertanding. Dan salah seorang daripadanya Mat Sabu. Dia Osman Abdul. Dia menang dan kita amat bersyukur. Dan sebelum pada itu pun kita ada Menteri Besar Polis. Menteri Besar Polis pun juga. Apabila dia dah jadi Menteri Besar ataupun sekarang ni ahli Parlimen, dia tidak boleh menjadi ahli Mubarak. Dia jadi macam kata associate member lah. Saya bermaksud Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak, ada term yang meletakkan hanya bekas wakil Barisan Nasional saja tu, Tan Sri? Tak ada, dia terbuka. Tapi kita mempunyai jawatan kuasa yang menilai lah pada menerima seseorang yang mohon itu atau tidak. Pasal kita tak mau kecoh, kita tak mau buat politik di dalam Mubarak itu. Pasal kita dia keluar lama dah daripada politik. Kita hanya nak memberikan sokongan kepada kepimpinan yang sedia ada. Sejauh mana Mubarak main peranan untuk beri pandangan kepada pucuk kepimpinan atas dalam soal pemilihan calon umpamanya, Tan Sri? Kita kalau kadang-kadang orang-orang Mubarak ni dia dekat dengan masyarakat. Sungguh pun dia bukan lagi wakil rakyat. Ramai yang menumpu pada mereka. Betul. Pasalnya dia macam member lah. Dia jadi macam satu keluarga. Jadi mereka lebih tahu kadang-kadang
tanpa jawatan dalam bahagian sekalipun, dari segi naluri, dari segi keyakinan oleh pengundi, bukannya ahli-ahli UMNO, bukannya ahli-ahli masyarakat. Jadi dia masih terlibat, ramai yang terlibat. Jadi dengan maklumat yang mereka ada dan dekatnya mereka dengan pengundi-pengundi, mereka dapat menyampaikan nama-nama kadang-kadang calon-calon ni dia pergi pada pucuk pimpinan. Itu terserah pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan banyak saluran. Daripada saluran-saluran special branch lah, tentera lah, jasa lah, pakai-pakai. Jadi Mubarak salah satu daripada cabang saluran itu. Yang kita salurkan pandangan dan pendapat kita. Terima kasih Tan Sri. Saya sebenarnya itu permulaan kita tentang Mubarak. Kita nak berbincang mengenai Parlimen Mahasiswa ni, kalau dapat Tan Sri lontarkan definisi secara rambang tentang Parlimen Mahasiswa, perbezaan dengan mahasiswa ataupun Parlimen Belia yang telah pun ditubuhkan. Mungkin satu pendekatan yang lebih menonjol untuk memastikan generasi masa depan lebih orang kata berkualiti, Tan Sri. Dia begini, kita nak tingkatkan penglibatan belia di dalam sistem pemerintahan. Di Malaysia ni pemerintahan berparlimen. Saya memang sedar Parlimen Mahasiswa ni dicetuskan oleh Universiti Sains dulu, 2003 dan sebagainya. Tetapi Mubarak, kerana pengalaman dari segi penglibatan mereka di dalam Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Negeri, merasakan boleh tak kita memainkan peranan untuk mengemblengkan tenaga dan fikiran, meningkatkan penglibatan ahli-ahli mahasiswa keseluruhannya. Ini yang kita tayangkan di TV Tan Sri ketika ni, Parlimen Mahasiswa. Jadi untuk itu kita nak tingkatkan supaya mereka ni merasa bagaimana the ambience, the environment, Parlimen itu sendiri yang mengubah dasar. Jadi proses ini dari segi Mubarak sendiri, ianya bermula pada 2013. Saya berbisik dengan Timbalan Perdana Menteri semasa melancarkan buku 100 Wira Negara kepada Kementerian Pendidikan. Saya kata boleh tidak Mubarak diberi kepercayaan untuk menerajui pembentukan Parlimen Mahasiswa ini dengan IPTA. Kita ada 20 IPTA. Jadi it was a good idea, dia kata. So benda macam ni saya cetuskan. Lepas tu saya ahli majlis Universiti Islam Antarabangsa. Jadi saya gunakan pakatan ini dengan Universiti Islam Antarabangsa sebagai sekretariat. Dan kita bergerak di situ. Banyak sekali mesyuarat, berbagai-bagai mesyuarat kita buat, dan disampaikan kepada setiap mesyuarat naib chancellor, mesyuarat timbalan naib chancellor yang bersangkut paut dengan pelajar. Tercetus idea itu. Dan insya-Allah diberi pula sokongan oleh Perdana Menteri dan Kementerian Keuangan untuk membantu kristalisasi idea untuk nak menjadikan ia sebagai realiti. Secara keseluruhan, saya dapat melihat bahawa pengalaman yang ada pada Mubarak, ahli-ahli Mubarak ini boleh membantu untuk meletakkan generasi muda ini di tahap yang lebih bersedia kalau nak berhujah, tidak diunsurkan soal-soal emosi, lebih matang dan sebagainya. Apakah Tan Sri melihat ini sebagai langkah utama sebagai persiapan ke arah itu, Tan Sri? Ini sebabnya kita mulakan begitu. Nah, itu kita ialah untuk menentukan supaya bukan saja mereka faham dari si proses parliamentarian itu sendiri, parlimen itu sendiri, tetapi bagaimana mereka dapat menguji bakat di peringkat parlimen, di peringkat nasional untuk berhujah dari segi isu-isu dasar-dasar yang berkaitan dengan pembangunan negara, dengan pendidikan itu sendiri. Pasal yang usul yang dibawa oleh mereka ni pendidikan. Kita mula di situ dulu. Kita kupas pendidikan dan mana relevannya pendidikan kepada perjuangan mereka sebagai pelajar. Sebab itu pemimpin-pemimpin mahasiswa yang dipilih untuk menjadi ahli-ahli parlimen ini dibuat oleh universiti masing-masing. Terdiri daripada kalangan pemimpin-pemimpin di universiti sendiri. Tidak semestinya daripada MPPM saja, daripada seluruh jawatan-jawatan yang mereka pegang dalam berbagai-bagai persatuan dan sebagainya. So dicongkil bakatkan ke parlimen, dan banyak ini akan diadakan satu bangkit. Sebelum mereka pergi ke parlimen, there will be a lot of sesi diskusi, perbincangan untuk menajamkan lagi peranan mereka sebagai ahli parlimen dan berperanan pula di parlimen itu bagaimana. Jadi suatu yang nyata, Tan Sri, apabila mereka bersidang umpamanya, apakah ia dikawal oleh universiti ataupun speaker yang dilantik berdasarkan kepada soal standing order yang disediakan itu, Tan Sri? Ini saya parlimen ni standing order
yang mempengurusi kemesyuarat ini, sidang dewan ini ialah speaker sendiri. Tan Sri Pendekar Amin yang akan menjadi speaker kepada Dewan Mahasiswa ni, Parlimen Mahasiswa. Bermaksud 100% dikawal oleh speaker, bukan oleh universiti bukan. 27 hari bulan ni nanti, satu hari sontok, mereka akan bersidang di Parlimen. Dan isunya isu pendidikan. Bukan tadi, usul yang dibawa. Mereka bahas. Berbagai-bagai sudut pandang akan dibuat. Cara dan model seperandinya kita akan bincangkan di bengkel. 2 hari bengkel ni. 25, 26, 24, 25 bengkel. Untuk menentukan cara berbahas sebagai seorang ahli parlimen. Yang nyata di kalangan ahli-ahli kalangan mahasiswa juga mempunyai pandangan dan ideologi yang berbeza yang tidak kita ketahui secara mendalam Tan Sri. Bagaimana kita nak menampilkan mereka agar lebih matang dalam membahaskan soal-soal ini, menolak soal ideologi ini, mementingkan soal kenegaraan. Jadi saya rasa dengan ada kita maklumat data pusat maklumat akan diberikan oleh pihak kerajaan segala macam maklumat. Sebab itu bila diadakan bengkel ini, lebih kurang 10 fasilitator daripada kementerian yang dan data menghadiri untuk menentukan bahawa mereka ini mempunyai satu landasan maklumat yang cukup untuk berbahas. Tidak sebagai rambang, tidak emosional. It is fact. Jadi berasaskan pada itu mereka dapat menilai. Pakai orang-orang universiti ni dari segi mahasiswa ni, dia pemikiran dia selalunya berdasarkan pada fakta. Dan kita tak mahulah website Google dan sebagainya, Facebook yang mengacau keadaan semasa tanpa fakta, tetapi emosional, bergerak begitu mendadak dan memesongkan pandangan. Kita tidak. Kita berikan fakta, ini dia faktanya, bahas dari segi fakta. Ini lengkungan perjuangan dia. Saya rasa langkah yang dibuat oleh Mubarak ini adalah paling tepat, Tan Sri. Kalau kita perhatikan perbahasan di peringkat parlimen, walaupun dah jadi ahli parlimen, kadang ada yang terloncat juga kan. Jadi perkara-perkara ni boleh menimbulkan dari segi adat dan sopan ketika kita di parlimen, kita boleh membentuk di peringkat awal. Tan Sri, langkah yang dilihat penting ini mungkin dimainkan peranan oleh Mubarak, Kementerian Pendidikan, kabarnya Universiti Islam Antarabangsa dan banyak pihak parlimen sendiri. Jadi bagaimana nak menyatukan soal pengurusan ini yang lebih profesional kita nampak, Tan Sri? Oh, hebat. Pasal nak menyatukan pendekatan yang satu, nak melahirkan ahli parlimen mahasiswa ni, memang dalam mesyuarat itu berbagai-bagai pandangan, sudut pendapat dan sebagainya dibincangkan daripada Kementerian Pelajaran, daripada pendidikan, daripada universiti-universiti, dan daripada parlimen itu sendiri. Dia ada kerangka Dewan Negara, Dewan Rakyat dia. Lepas tu daripada Mubarak, pandangan kita orang lama. Jadi diadunkan, menarik. Tetapi akhirnya berjaya dijadikan 27 bulan tu Hari Parlimen Mahasiswa. Itu yang menarik, Tan Sri. Kita akan bincang lagi selepas ini. 15 minit pertama, satu pencerahan yang cukup baik daripada yang berbagai, Tan Sri Abdul Aziz Rahman, Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak, yang begitu aktif dalam meletakkan martabat politik negara dan juga keadaan bakal pemimpin masa depan ini lebih terjamin dalam keadaan kita memerlukan soal kenegaraan ini kita letakkan sebagai tampuk yang paling utama. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Girang gemilang atau penuh kecundang, paparan kegairahan, laporan sukan tanpa sempadan, wadah bertenaga dan terkini, Sukan @Bernama TV. Sedar tak kita, tuan-tuan dan puan-puan, keadaan iklim yang tak menentu sekarang ni. Perubahan iklim meningkatkan kejadian kemarau, derebu, banjir dan ia menyumbang kepada perubahan iklim yang berlaku secara drastik. Inilah dia faktor-faktornya. Yang pertama, asap dari kenderaan. Yang kedua, penebangan dan pembakaran hutan. Yang ketiga, pembebasan asap dari industri perkilangan. Dan yang keempat, pelupusan sisa buangan.
Ini usaha yang Pak Abu buat, iaitu yang pertama, menanam pokok. Yang kedua, mengurangkan atau tidak menggunakan beg plastik. Yang ketiga, mengasingkan bahan buangan. Yang keempat, mengitar semula bahan buangan. Dan yang kelima, memilih barangan dari bahan kita semula. Ada banyak lagi usaha yang boleh kita lakukan. Antaranya, kurangkan pemanduan kereta persendirian dan banyakkan penggunaan kenderaan awam. Anda adalah sebahagian daripada penyelesaiannya. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi. Kita berbincang mengenai Parlimen Mahasiswa bersama dengan yang berbahagia Tan Sri Abdul Aziz Rahman, Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak, yang telah memberikan pencerahan cukup baik 15 minit yang pertama. Dan kalau kita lihat, Tan Sri, memang tujuannya adalah untuk membahaskan usul-usul yang membabitkan soal dasar pendidikan negara. Dan mungkin juga ini sebagai program tahunan yang akan diteruskan, saya kira, kerana Mubarak sebagai pemantau utama di samping dengan Kementerian Pendidikan Parlimen Malaysia yang bertindak sebagai menentukan soal garis panduan dan juga tata cara rujukan. Baik, Tan Sri, ini bermulanya di peringkat dalam negara. Mungkin kita boleh kembangkan di peringkat Asia kalau ianya berjaya, modul yang cukup menarik diperkemaskan oleh Mubarak. Saya akan kemukakan pandangan untuk nak meningkatkan penglibatan ahli-ahli mahasiswa di peringkat ASEAN dulu. Kerana saya perhatikan, kalau Perdana Menteri sekarang ini menjadi pengurusi ASEAN 2015, saya merasakan dokongan daripada mahasiswa amat penting juga. Kerana ini the future leaders. Jadi kalau kita adakan satu nanti besok modul yang sama, maknanya Indonesia berapa orang, Malaysia berapa, Singapura, kita kumpul, kita himpunkan, kita bincangkan isu-isu integrasi ASEAN, bagaimana ianya dapat dibincangkan oleh orang muda, orang remaja, orang remaja yang berilmu. Itu pasal kita bermula dengan universiti-universiti ini, kerana mereka telah pun ditapis peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, masuk ke universiti dan bertahan tingkatan tahun 1, tahun kedua, tahun ketiga, sehingga dapat ijazah. So this is the cream yang menjadi kemuncak kepada intelek negara. Jadi kita ambil yang kumpulan inilah untuk dijadikan, untuk ditingkatkan kepada peringkat ASEAN. Dan saya cita-cita besar. Sebenarnya saya dah bincang dengan Parlimen UK, di mana dan UAE pun, saya punya joint chairman, pengurusi bersama Datuk Seri Zaliha, Profesor Zaliha Kamaluddin, UAE Rektor. Kita dah bincang supaya mereka yang hebat-hebat ni besok, kita nak bawa mereka ke melawat House of Lords, House of Commons, dan Oxford Debating Union apa semua tu, Debating Society. Pasal nak gerakkan mereka supaya tidak hanya terkongkong kepada Malaysia, tapi didedahkan kepada Mother of Parliament. The Mother of Parliament is UK lah. Dah 800 tahun lah. Magna Carta apa semua tu. Dari kesana kita pergi. Tidak juga kita tinggalkan bagaimana dari segi volunteerism, spirit dan semangat pergi ke Kampuchea. Tengok bagaimana masyarakat di sana, ataupun ke Aceh, atau ke badan-badan lain. Kumpulan yang sama. Dalam masa satu term, katakanlah setahun atau 2 tahun, mereka je kita gerakkan. Tidak hanya terhad kepada parlimen sesi pertama ni saja. Kita akan gerakkan juga, kalau diizinkan, untuk bergerak ke kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi bagaimana kita nak letakkan pembudayaan berbahas secara intelektual dan penuh dengan kematangan ini? Satu perkara yang sepatutnya diasuh lebih awal. Saya rasa ini satu pendekatan yang bersiap sedia ke arah itu, Tan Sri. Dia sistem pendidikan itu sendiri. Innovation, creativity dan transformasi pemikiran bermula dari sekolah. Critical analysis. Jadi kalau ini tool, alat-alat pemikiran ini dicanang di peringkat sekolah lagi, bisa sampai ke universiti, ianya lagi diperlukan. Kerana di universiti tidak spoon feeding ini lagi. Tidak ada lagi disogok-sogok dengan maklumat, kita cari sendiri. Tapi lebih penting analisis. Penganalisaan ataupun naratif itu dikaji dan dibuat conclusion. Jadi metodologi pemikiran itu sendiri. Epistemologi itu menggunakan cara-cara bila dibahas, dia berbahas atas dasar keilmuan, intelek. Jadi ini saya rasa kita mesti mulakan
dari segi anak-anak muda. Sebab itu saya merasakan peringkat sekolah, saya dulu aktif dalam debate, ucapan apa semua tu, kerana ini menanamkan pemikiran yang berbeza. Kita selalu kalau sekiranya ada hujah, kita cari macam mana hujah tu nak dipatahkan. So that akan membentuk daya pemikiran yang kreatif. Itu penting. Saya difahamkan Tan Sri bersidang di Dewan Parlimen Dewan Rakyat, tapi akhirnya PWTC itu digunakan untuk ramah mesra bersama dengan Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri. Apakah perkara ini akan melonjakkan lagi semangat kalangan wakil-wakil, boleh kita sebut wakil rakyat Parlimen mahasiswa ni lah, Tan Sri? Pendedahannya dia Parlimen speaker punya kuasa. Kita adakan interaksi dengan ahli-ahli Parlimen dan menteri in charge Parlimen, Datuk Seri Syahidan Kasim. Di situ, lepas tu selepas mereka dah berbahas bersama tu, Perdana Menteri tak dapat bersama kita, dia ke Davos, tapi Timbalan Perdana Menteri akan berjumpa dengan mereka pada majlis makan malam dan bergaul, bermesra. Dan bersama mereka ni saya dah panggil backbencher. Dia ahli-ahli Parlimen, BBC pun datang, ahli-ahli Parlimen, Kelab Senator pun datang, supaya dapat mereka bergaul dengan the practicing ahli-ahli Parlimen yang masih ada ni. Jadi nak naikkan semangat tu. Jadi mereka terasa benar, saya ni ahli Parlimen. Pasal dah berdekat dengan sistem baru, dengan bukan saja menteri, tapi ahli-ahli Parlimen. Akhirnya hujah ni dibawa ke mana, Tan Sri? Apabila mereka telah pun berbahas berapa hari dia diberi sehari saja. Ke mana dibawa perkara-perkara yang ditimbulkan oleh kalangan wakil rakyat mahasiswa? Kita peringkat awalnya tujuan kita nak mengasah pemikiran, cara debate dan sebagainya. Tapi kalau dapatan-dapatan ini akan dikumpulkan, dan dapatan-dapatan ini akan dikemukakan kepada Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan sendiri. These are the views. Ini pendapat-pendapat daripada pelajar-pelajar yang menjadi wakil rakyat universiti yang 20 ni. Dia terserahlah kepada pucuk pimpinan, pada kerajaan. Mesti ada satu yang bernas yang boleh difikirkan untuk mungkin mencetuskan platform yang baru. Parlimen belia dipilih menerusi maya. Mereka pun tak kenal siapa yang pilih. Tetapi dalam Parlimen mahasiswa ni bagaimana pendekatan yang digunakan itu, Tan Sri? Kita untuk peringkat awal ni, kita buat dari segi universiti ada pemimpin mereka sendiri yang dipilih untuk mewakili mereka di persatuan-persatuan. Jadi kita serahkan kepada Timbalan Naib Chancellor Awal Pelajar. Pilihlah daripada 2-30 orang tu yang menjadi katalah Presiden bahasa Malaysia ke, China ke, India ke, atau MPPN tu sendiri yang terlibat situ. Pilihlah di mana 10 orang yang mewakili Parlimen. Itu kita serah. Jadi mereka sebenarnya dalam bidang masing-masing adalah pucuk pimpinan. Jadi sekarang ni kita buat macam college system, macam di Amerika. Tapi tidak ada direct election, belum ada lagi. Mungkin lepas ini, kalau benda ni ada masa dan ruang, kita boleh pilih secara overall, secara global. Bermaksud 5 wakil daripada MPP, 5 wakil daripada MPP dan 5 lagi dipilih oleh universiti. Kita serah, bukan tidak daripada MPPN, tidak. Dia serahkan kepada pucuk pimpinan universiti memilih daripada kalangan pemimpin-pemimpin pelajar, daripada mana mereka datang terserah. Persatuan mana kita serah pada mereka untuk membuat keimbangan. Tapi kita dah tengok daripada analisis, wanita ada, yang bukan Melayu pun ada, dan juga lelaki pun ada. Good combination, 30% wanita. Jadi combination tu, gender issue pun semua kita cover. Ya, akhirnya Tan Sri, saya melihat bahawa Mubarak mungkin melihat perkara ini akan mencetuskan soal persiapan ke arah kalangan mahasiswa ini selepas keluar daripada universiti untuk berada dalam realiti politik sebenarnya. Jadi apakah Tan Sri melihat ini sebenarnya arah yang cuba dituju selain pada meletakkan soal hujah secara matang dan sebagainya, Tan Sri? Sebenarnya kita nak bentuk dari segi akhir perjalanan mereka ni, untuk melibatkan diri. Mereka dah ada minat di dalam politik negara. Terserah, politik ini terbuka. Terpulanglah buat penilaian sendiri. Tetapi soalnya kematangan itu, kehebatan intelek dia dan juga personality dia. Bagaimana mereka dapat mengacukan diri sebagai satu model untuk menjadi wakil rakyat terbaik. Pasal kita mengikut parti di sini, di Malaysia. Macam katakanlah di UK, dia pilih wakil rakyat berasaskan kepada pre-selection. Macam konservatif, orang jadi ketua bahagian konservatif peringkat itu dia tak semestinya jadi calon.
dia mencari calon-calon. Dia cari calon-calon, kata 4 orang. Pergi berbahas. 4 kandidat ni dia ada platform sini. Dia nak cari orang konservatif, pilihlah dia untuk calon ke kawasan itu. Mana terbuka. Kita tidak, kita sekarang ni masih lagi memilih secara senyap-senyap. Di secara sulit-sulit. Situ tak terbuka. Jadi eventually saya rasa mungkin perkara ini akan timbul besok. Cara macam mana seorang calon wakil rakyat itu ada pre-selection, dipilih awal secara bukan secara ramai, secara teratur oleh parti masing-masing. Jadi mereka ni dah siap, ilmu dah ada, kehebatan dari segi debate pun dah ada, berbahas, dan merasa duduk di parlimen, di kerusi. Jadi ini semangat kita nak timbulkan. Dan sebab itu kita sudah mengakhirkan perjalanan mereka di parlimen itu sendiri. Kita insyaAllah akan gerakkan bersama untuk pergi sini ke sana. Jadi nak mendedahkan lagi lebih luas tentang penglibatan mereka di bidang komuniti, parlimen dan sebagainya. Yang jelas Tan Sri, kita turut mempunyai matlamat bagaimana untuk kita melatih ataupun kita meletakkan kepentingan soal-soal menghormati perlembagaan, soal-soal menghormati negara. Itu yang lebih penting. Kalau kita lihat situasi yang berlaku Tan Sri, kadang-kadang agak mencemaskan kita, terutamanya di kalangan mahasiswa Tan Sri. Inilah, kalau kita dah faham dan punya ilmu yang cukup, level tahap toleransi lebih tinggi. Pasal tidak ada emosi lagi. Kita tak main dengan emosi. Kita tidak main dengan jenaka, lawak. Kita main dengan fakta. Jadi fakta, kalau kita kita ada pada kita lebih confident untuk menyuarakan pendapat. Yang tak ada fakta tu yang berjenaka. Yang tak ada fakta tu yang seksis. Yang dia cari jalan untuk nak melontarkan supaya orang ketawa, daripada orang memikirkan pendapat dia, hujah-hujah dia. So it is a cover up. Ini menyelimutkan apa yang kita tak tahu dengan ketawa, gelak ketawa. Itu perbezaannya. Sebab itu kita bermulakan dengan ahli-ahli parlimen yang berilmu tadi. Yang berhormat kita panggil di luar. Yang mereka kita panggil yang berilmu. YB tapi yang berilmu. Jadi dari situ kita mulakan. Jadi insya-Allah kita harapkan mereka dapat ke depan dengan tahap pemikiran yang lebih tajam. Ada yang menyebut kepada saya Tan Sri bahawa kerjaya yang paling mudah sekali adalah menjadi wakil rakyat, kerana tak ada tapisan yang terperinci soal kelaikan dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang boleh melawak juga turut diletakkan dalam parlimen. Saya nak beri contoh yang dulu-dululah, Ho Supang umpamanya dalam DAP. Tak ada satu perkara yang dia bawa agak begitu cekal, mungkin Tan Sri masih ingat lagi, tetapi lebih ke arah bagi orang gelak dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang boleh membimbangkan kalau kita letak parlimen itu sebagai sarkas untuk kita berlawak saja Tan Sri. Pasalnya di peringkat kepelbagaian, berbagai-bagai karakter dan perwatakan dari segi wakil rakyat ini terserah kepada kawasan masing-masing, tahap pemikiran kawasan masing-masing. Sekarang ni orang terdedah dari segi maklumat yang begitu tinggi. Jadi kalau sini orang cerdik pandai, dia boleh mengatakan maklumat ni tak benar. Jadi kepercayaan dan persepsi dapat diubah. Betul. Kalau orang percaya kepada muka itu, this is the face of truth. Ini muka kebenaran. Kerana dia ada fakta. Jadi kalau orang lain nak memesongkan, memutablikkan pun tak boleh. Tak boleh. Pasal dia sekat nak fakta. Jadi dia boleh mendekati pengundi-pengundi dia. Dan orang yang terpilih berasaskan pemikiran semacam ini akan lebih lagi berguna kepada parlimen itu sendiri dan kepada negara. Baik, kita akan berhujah lebih lanjut selepas ini Tan Sri. Setengah jam telah pun berlalu. Saya cukup rasa bangga kerana Tan Sri Abdul Aziz Rahman, orang lama dalam majlis Bergaukan Rakyat Malaysia Mubarak ini, telah pun memberikan pencerahan yang cukup baik. InsyaAllah kita akan berbincang lagi selepas ini. Parlimen Mahasiswa, jangan ke mana-mana. Isu semasa dan terkini industri kreatif tanah air. Perkembangan muzik tempatan. Lensa anak seni. Aksi layar perak. Tanpa gosip dan sensasi, semuanya disisipkan selama setengah jam dalam Tedi Sini, bukan sekadar hiburan.
setiap Sabtu jam 12.30 tengah hari hanya di Bernama TV. Menyelami realiti, menjejaki masa, meninjau peristiwa, paparan kronikal kembara kehidupan, pelbagai keunikan juga pengalaman menarik. Segalanya disorotkan selama setengah jam dalam channel Bernama setiap Ahad jam 9.30 malam hanya di Bernama TV. Menongkah batasan masa, mengupas isu semasa, jadi saluran pelbagai suara. Segalanya baru dan benar di Berita Bernama TV. Baik, terima kasih. Kita masih lagi bersama secara langsung di Ruang Bicara. Topik yang kita pilih, Parlimen Mahasiswa, bersama dengan Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Aziz Rahman, Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia, Mubarak, yang telah pun memberikan penghujaan yang begitu menarik tentang pelaksanaan ini. Kita ketahui bahawa idea asal pernah diutarakan oleh Naib Chancellor Universiti Sains Malaysia, Profesor Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, dalam ucap pertama yang beliau lafazkan dalam Kongres Mahasiswa pada 2003 dengan pindaan Seksyen 15 AUKU 2008 serta inisiatif MPP USM di sidang akademik 2008-2009. Itu perkara asalnya mula, dan draft cadangan ini dihantar kepada Timbalan Menteri Pengajian Tinggi waktu itu, Datuk Saifuddin Abdullah. Baik, itu antara kisah awalnya. Tan Sri, saya merasakan bahawa seperkara yang menarik tentang pelaksanaan Parlimen Mahasiswa ini, pasti ada perbezaan antara Parlimen belia. Mungkin Tan Sri dapat sedikit beri pencerahan tentang ini. Dan saya yakin bahawa di kalangan belia ni ada juga yang datang daripada IPTA, Tan Sri. Jadi apakah ini tidak mengganggu? Saya ingat di platform yang berbeza. Cara pun berbeza. Jadi kita ni hanya khusus kepada ahli-ahli mahasiswa. Dan kepada IPTA saja dulu. Ini kita peringkat berperingkat. Sebelum kalau diberi peluang untuk memanggil IPTS dan sebagainya, universiti komuniti secara keseluruhannya, yang 200-300 ribu ahli-ahli ini. Tapi belia, dia cuba buat style dari segi pemilihan. Terbuka belia, dia punya kategori belia ni daripada umur. Dia antara 35 tahun ke bawah, saya rasa. Bukan 40, dengan 35 ke 35. Jadi mereka terdedahkan lingkup itu, dan siapa saja, daripada 4B ke, majlis belia ke, atau universiti student pun. Dan ada undi-undinya. Dan cara pengundiannya, mereka ada cara-cara dia sendiri. Saya maya ke, saya tak kira. Tadi itu perbezaannya. Dan kita hanya nak peringkat pertama, nak mencongkil bakat tu dulu. Sebelum kita pergi kepada proses, saya nak tengok dari segi hasil tu dulu. Proses tu kita akan buat second fasa kedua besok. Bagaimana kalau kita kembangkan proses yang lebih luas. Jadi tu bezanya proses. Tetapi dan juga usul untuk universiti kali ini hanya usul pendidikan. Because pendidikan merupakan 1/4 atau 1/5 dari segi bajet. Yang pentingnya, dan modal insan merupakan jaminan kepada masa depan. Jadi mahasiswa kita berbeza dengan belia cara begitu. Cara proses pemilihan. Mubarak dari segi pemantauan, apa yang dipantau secara serius oleh Mubarak bagi menjayakan Parlimen Mahasiswa ni, Tan Sri? Apa yang dilakukan oleh Mubarak? Kita ada satu komiti nanti menilai cara mereka sebagai ahli parlimen. Pasal kita ada anugerah ahli parlimen terbaik, ahli parlimen mahasiswa terbaik, untuk diketengahkan sebagai yang ulung. Yang pertama ni pula sebagai ia menjadi ikon ini besok untuk masa-masa depan. Jadi Mubarak ada panel dia, dan kita bersama-sama dengan pendidikan dan ahli-ahli komiti universiti dan juga daripada Dewan Rakyat itu sendiri, berfakat untuk nak mengadakan panel-panel ni untuk mengkaji
cara mana dia dapat dipertingkatkan. Mungkin satu hari tak cukup untuk mereka berhujah, Tan Sri. Mungkin di masa-masa akan datang akan ditambah macam Parlimen Belia 3 hari. Ini peringkat pertama ni, banker saja dah 3 hari. Banker saja. Banker dia banker terus ke Parlimen. Maknanya preparation untuk ke Parlimen itu intensif dibuat di luar Parlimen. Mana dalam 2-3 hari itu preparation. Dari segi modus operandi, dari segi fakta, dari segi cara berhujah dan sebagainya. Lepas tu testing dia dibuat di Parlimen. So ni untuk kali pertama. Mungkin kita akan belajar lebih daripada pengalaman kita yang pertama ini. Saya nak menyentuh juga soal Parlimen Belia, Tan Sri. Yang saya lihat pada dasarnya satu komitmen dan juga pelaksanaan yang cukup baik. Kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain, kita agak terlewat dalam pelaksanaan. Tetapi tak apalah, asalkan lewat tapi kita ada. Cuma cara yang dilaksanakan itu, pemilihan pengundian menerusi maya itu boleh menimbulkan pelbagai risiko soal ideologi yang kita tidak tahu entah dari mana datang. Mungkin dimasukkan jarum dan sebagainya untuk menjadikan kalangan wakil rakyat belia ini dalam keadaan yang agak tegang dan sebagainya. Tan Sri melihat apakah Parlimen Mahasiswa wajar kekal dengan corak pemilihan yang ada sekarang ini berbanding dengan mahasiswa belia? Kita nak mengurangkan ideologi. Dari peringkat mahasiswa ni, faktor ideologi itu, peperangan ideologi kita kurangkan. Kita lebih kita ni macam debate biasa sebenarnya, tapi ruang tempatnya di Parlimen. Jadi kita lebih mementingkan cara berfikir, cara berhujah, cara berbahas. Itu sebenarnya. Dan caranya mengikut ala Parlimen. Jadi perbezaan pendapat menentukan macam mana dasar satu dasar untuk digubal. Apa pendapat kita? Ideological per se, ideologi ni kita kurangkan. Kerana kalau berpolitik banyak, proses yang kita dapat ni agak kurang. Ilmu, kegunaan ilmu tu lebih tidak dititik beratkan dibandingkan dengan ideologi. Ini kacau bilau kita. Jadi saya mengartikan peringkat ini kita nak kurangkan ideologi itu dulu. Mungkin soalnya sekarang ni Mubarak juga bimbang apabila kita melihat kalangan mahasiswa ini berjaya dipengaruhi oleh pembangkang umpamanya. Apakah Tan Sri melihat ini kita takut ianya dijadikan peluru untuk menembak. Jadi kita mahu parti-parti politik pula menggunakan platform ini untuk menjadikan proksi peperangan ideologi atau peperangan politik. Kita tak mahu. We want to stop that. I think kalau itu defeat the purpose. Ini maknanya extension of political party, extension of political system. Jadi kita nakkan universiti itu biar lebih daripada itu. Biar ilmu itu menjadi tahap yang diperjuangkan. Sejauh mana Mubarak campur tangan dalam soal menetapkan 10 wakil yang akan berada dalam... Tak masuk campur. Tak masuk campur terus? Tak. Kita serahkan kepada universiti. Siapa dia pemimpin di universiti itu dalam segala bidang. Yang dia open. Jadi universiti tentukanlah. Ada mereka dapat apa-apa, ialah orang kata dari segi dari wakil rakyat mahasiswa ni, ada apa-apa soal macam sedikit ibuhan dan sebagainya yang diberikan oleh mereka ni, Tan Sri? Sebelum ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Sebelum ni mungkin Tan Sri berjuang kat arah itu. Kesian juga mereka ni, Tan Sri. Dia datang nak ni kan. Ada lah imbuhan sedikit untuk allowance tu ada lah. Allowance datang jauh kan. Ada. Dari segi tempat tinggal siapa yang bertanggungjawab terhadap mereka? Mubarak lah uruskan. Mubarak dengan bantuan kerajaan. Kita buat ni semata-mata untuk nak membantu meningkatkan pemikiran mereka. Baik, saya nak pergi juga Tan Sri oleh kerana Tan Sri berada dalam Mubarak menjadi pemerhati yang saya rasa tegar dalam setiap kali perbahasan di Parlimen. Apakah Tan Sri berpuas hati dengan corak perbahasan ahli-ahli Parlimen kita secara keseluruhan termasuk pembangkang yang menjadi contoh kepada kalangan mahasiswa dan juga belia ni, Tan Sri? Secara keseluruhannya platform Parlimen itu berjaya. Tetapi kadang-kala emosi, tolerance yang kurang, dan persepsi nak menang politik, bukan nak memenang idea. Lebih daripada tujuan untuk menyelesaikan masalah. Katakanlah dasar. Takkan semuanya dasar yang dibawa oleh pihak kerajaan salah. Tak, sekarang ini kita tak nampak bagaimana sokongan pihak pembangkang kepada idea yang baik daripada kerajaan. Kalau sekiranya 100% ada divide antara apa yang dikeluarkan oleh kerajaan dengan apa yang pembangkang buat toman-toman, ini bukan satu perkara yang sihat. Jadi ini saya perhatikan masih kurang antara debate kita, di mana yang baik itu kita sokong, itu baik. Kita berikan pengiktirafan, dasar itu baik untuk rakyat. Tapi kalau sekiranya
semuanya salah, semuanya tak betul, apa alternatifnya? Kadang-kadang alternatifnya tak timbul. Jadi ini kurang siap. Jadi kita mesti ada, kalau sekiranya benda ni tak begitu baik, ini alternatif dia. Ini kurang yang wujud di Parlimen. Dan pada satu lagi, yang kedua, seperti yang kita bincang tadi, kerana kurangnya fakta ahli-ahli Parlimen ni, jadi dia menggunakan lawak dia, jenaka dia. Dia berselindung. Dia berselindung. Ada mask, ada topeng yang menunjukkan kepandaian dia, berseloka, berjenaka. Dan kadang-kadang tu memang kita kata sedih, lebih teruk daripada budak-budak sekolah. Itu kita saya boleh katakan bahawa apa yang Tan Sri cuba terapkan ini adalah sepatutnya dia orang bagi contoh dekat mahasiswa, tapi sekarang ni Tan Sri nak bagi mahasiswa ni contoh kepada wakil rakyat yang ada. Kalau secara kebetulan mereka ni baik, itu syukur alhamdulillah lah. Tapi kalau ni dia dapat mengikut benda yang baik, adab dan tata susila di dewan itu sendiri, itu yang lebih penting. Saya melihat bahawa ini satu langkah yang kita rasa perlu diberi sokongan. Bagaimana sokongan di peringkat atasan pentadbir negara yang melihat bahawa langkah-langkah yang dilakukan oleh Mubarak ini sebenarnya satu langkah yang cukup positif. Saya amat berterima kasih kepada kerajaan kerana memberi ruang kepada kita orang pencen macam Mubarak memainkan peranan sedikit. Kerana peranan ini pula disokong baik oleh anggota-anggota kementerian. Saya perhatikan dalam proses antara 2013 dengan sekarang, dengan lahirnya Parlimen pada 27 bulan nanti, sokongan dan kerjasama tak amat baik antara Parlimen, pegawai-pegawai di Parlimen, kementerian begitu baik, universiti begitu baik. Jadi Mubarak merasakan lega bekerjasama. Dan ini menunjukkan wujudnya satu persefahaman. Pasal nawa itu kita tu baik, tujuan kita tu baik. Dan kalau ini bergerak sentiasa begitu, saya rasa Mubarak boleh peranan. Reaksi timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pendidikan Tan Sri macam mana? Dia mengharapkan Parlimen yang kita nak buat ni akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang holistik. Ada soft skill. Kadang-kadang ini kurang. Dari segi kita selalunya memberikan pengiktirafan kepada beberapa A. Tapi kurang daripada percentage dia untuk memberikan pengiktirafan kepada social skill, kepada soft power. The soft skill tu kurang. Jadi proses pemilihan ahli-ahli Parlimen mahasiswa dan juga peluang untuk membahaskan isu-isu, meningkatkan confidence, meningkatkan soft skill dia. Dan inilah kita nak lahirkan kalau boleh di seluruh Malaysia. Mungkin boleh saya takrifkan bahawa yang dilahirkan, yang cuba dilakukan oleh Mubarak ini adalah untuk bersiap sedia mempersiapkan kalangan pemimpin muda Barisan Nasional. Umpamanya, saya betul terang dalam hal ini kerana Mubarak lebih kepada Barisan Nasional Tan Sri. Apakah ia juga merupakan satu pendekatan yang terkait rapat dengan soal peremajaan UMNO itu, Tan Sri? Saya tidak nak kaitkan dengan parti politik, tetapi mereka amat terdedah kepada pemikiran semasa dan juga pembangunan semasa. Dia development oriented. Kerana dengan ilmu kita faham, kalau sekiranya orang tu berilmu, dia nak menengokkan negeri itu meningkat tahap demi tahap. Siapa yang boleh memberi perkara ini dengan tanpa ganggu gugat? Sekarang ni keadaan ekonomi yang menggugat kita, tapi ekonomi kita masih tahap, masih mantap. The core kepimpinan tu. Jadi kalau mereka sokong core kepimpinan, teruskan. Tapi saya merasakan secara keseluruhannya lah, pelajar-pelajar kita sekarang ni dah lebih matang. Semua banyak pengacau-pengacau cuba nak mempolitikkan. Jadi kalau peremajaan berlaku secara tidak langsung, itu syukur alhamdulillah lah. Itu side effect lagi kan. Baik, pendekatan Mubarak juga dalam soal yang kita sebutkan, contoh yang paling klasik tadi, Datuk Osman Abdul. Saya nak tinggalkan sikit soal ini, Tan Sri. Bila jumpa dengan Tan Sri, kena cakap politik semasa lah. Apakah selepas ini ada juga yang keluar daripada persaraan Mubarak ini untuk diletakkan sebagai calon juga, Tan Sri, walaupun soal peremajaan itu telah ditimbulkan? Saya ingat ada. Saya ingat katakanlah macam karakter seperti Datuk Fatah. Datuk Fatah sekarang ni koperasi angkasa. Example lah ya. Fatah Abdullah. Fatah Abdullah. Itu member saya faham kan. Jadi dia sungguh pun dia satu term jadi adun. Tapi tengok ketokohan dia. Ada. Sampai angkasa tu sendiri dalam tangan dia untuk nak menerajunya setakat ini. Boleh jadi satu
karakter-karakter yang boleh menyerupai Osman Abdul, menyerupai Isa Datuk Isa Sabu. Baik, Tan Sri, kita akan bicara lagi selepas ini kerana kita ada lebih kurang 10 minit terakhir bersama dengan Tan Sri Abdul Aziz Rahman, Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak, yang nyata masih lagi berbisa ada hujahnya. Kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Ekonomi dunia, berita terkini, isu semasa, segalanya baru dan benar hanya di Berita Dunia. Halo, apa kabar pemirsa? Salam dari Jakarta. Sebuah program kerjasama Kantor Berita Indonesia Antara dengan Kantor Berita Malaysia bernama kembali hadir menjumpai Anda. Dibelenggu kebankrapan semuanya bukan pilihan. Saya pernah cuba dibantu, namun saya tidak hiraukannya kerana saya merasakan MDI akan bertindak kejam terhadap saya. Sehinggalah kebankrapan mula mengganggu hidup saya. Saya hilang punca untuk meneruskan kehidupan. Akaun saya dibekukan. Apa nasib keluarga saya? Selama ini saya menyangka MDI zalim yang membangkrapkan saya. Ternyata sangkaan saya meleset sama sekali. Jabatan Insolvensi Malaysia, bukan kami yang membangkrapkan anda. Jangan takut atau risau untuk tampil ke depan. Berilah kerjasama agar kami dapat membantu anda. Layari www.insolvensi.gov.my. Baik, terima kasih. Kita jumpa lagi bersama Tan Sri Abdul Aziz Rahman, Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Mubarak. Tan Sri, mungkin ada perkara-perkara yang bermain di minda Tan Sri, umpamanya soal ikon dan sebagainya yang mungkin akan Mubarak fikirkan selepas ini, Tan Sri? Saya merasakan naratif negara kita, sejarah negara kita ni mesti di-highlightkan, mesti dipamerkan ikon-ikon negara. Kerana ikon-ikon negara ni punya model karakter yang boleh diikuti oleh generasi mendatang. Dan sejarah itu sendiri, kalau kita teliti, kadang-kadang kita tidak menampilkan bukan saja ahli parlimen, ahli pun beramai dan begitu. Kalau kita pergi di UK misalnya kata, dia ada eminent parliamentarian. Kita ramai eminent parliamentarian yang ada karakter tersendiri untuk dijadikan contoh. Termasuklah Tan Sri yang Johor Bahru, Syarif Samad sebagai satu contoh. Ataupun dulu-dulu Tan Chee Koon, Datuk Dr. Tan Chee Koon, cara dia tu, personality dia tu. Dan sepatutnya kita, because saya telah menulis buku 100 wira negara. 100 wira itu termasuk ini buku ni 100 National Heroes ni dah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris lah. Dilancarkan di Frankfurt. Ini nak menonjolkan bukan saja pejuang-pejuang negara yang dulu-dulu, tetapi termasuk seni. Dan baru-baru ni dah banyak yang meninggal pula. Ismail Hussein, arwah dah, Tan Sri Ismail Hussein, Gani Minhat, Tan Sri Gani Minhat, semua dalam buku ni. Kerana mereka ni kita masukkan ke dalam senarai ikon-ikon negara untuk anak-anak muda termasuk mahasiswa. Intailah karakter ini. Apa mereka capai supaya ia menjadi menguatkan lagi kepimpinan masa depan. Nak kita letakkan sebagai ikon, Tan Sri, bukan satu perkara yang mudah.
pengamatan Tan Sri soal credibility, soal karakter ni cukup penting. Apa yang selain pada perkara-perkara ini Tan Sri? Dedication. Commitment. Macam kata kalau macam permulaan Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Dr. Ismail, Tun Sambantan, Tun Tan Cheng Lock. Satu komuniti nak menggerakkan moderation masa itu, nak menjadikan negara ini diterima oleh England, oleh UK, boleh merdeka. Kalau tidak ada Tengku dengan kumpulan multiracial, tak jadi kita. So jadi lepas tu kita ada Dr. Mahathir, Tun Razak, meneruskan, dan sekarang ni Datuk Seri Najib, Tun Raha, ibu kepada Perdana Menteri dan isteri kepada Perdana Menteri. Secara senyap-senyap ada mainkan peranan. Jadi begitu juga dengan P. Ramlee, begitu juga dengan Sudirman. Bagaimana nak menggerakkan emosi negara. Jadi dalam pembentukan negara bangsa, proses itu memerlukan anak-anak muda menerima bukan saja rukun negara seperti Pancasila di Indonesia, tetapi hero-hero mereka. Itu kita buat 100 wira negara tu, 100 national heroes, dan lebih lagi ramai boleh kita buat. Bukan saja untuk memperjuangkan melawan komunis ataupun yang meninggalkan peperangan, tetapi ramai lagi untuk kita the unsung heroes kalau dalam sejarah, tapi kita kemukakan dan ini dijadikan sebagai lonjakan perjuangan anak bangsa. Tan Sri, tak terlepas juga saya nyatakan apabila Tan Sri menyebut tokoh-tokoh lama, orang-orang lama, hero-hero yang berjasa kepada negara daripada semua bangsa, kita melihat bahawa Mubarak juga turut boleh memainkan peranan bagaimana penyatuan kaum ini yang seringkali dipanaskan oleh media-media maya. Tan Sri, apa peranan yang Mubarak boleh mainkan, Tan Sri? Kita tidak ada sempadan. Dari segi Melayu, Cina, India dalam kumpulan kita. Ada jadi papari kita pergi, ada raya kita pergi, ada Chinese New Year kita pergi. Itu cerita lama. Tetapi soalnya sekarang ini, bagaimana anak-anak muda tu yang lupa dengan social contract, yang lupa dari segi perlembagaan dan sebagainya, dan dilupakan, bukan je sengaja dia melupakan pasal sejarah pada satu ketika tidak kita dedahkan di sekolah. Jadi sekarang baru kita kembali. Jadi mereka ni kita kena cari jalan bagaimana supaya mereka ni masih dalam mainstream sejarah tu. Sejarah tu sebagai perdana perjuangan. Jadi Mubarak, saya sekarang ni dah pergi dah beberapa sebuah sekolah, kita panggil semua sekolah-sekolah, kita berikan buku 100 wira negara ni untuk dijadikan bahan tatapan. Itu penting saja tentang patriotism. Bersama dengan buku ni sebenarnya saya salurkan keperluan patriotisme anak bangsa ke arah pembangunan negara bangsa. Anak-anak muda dari segi sudut kita nak kekalkan soal patriotisme ni, Tan Sri, bagaimana kita nak wujudkan agar kembali kepada rukun negara yang telah pun diletakkan selepas berlakunya 13 Mei 1969, Tan Sri, bagaimana kita bimbang soal-soal kebersamaan ini, Tan Sri? Dia pasalnya sistem pendidikan kita dah tidak menyatukan, tidak nampak kuat untuk menyatukan, kerana adanya vernacular school. Sekolah kebangsaan sekarang sekolah Melayu sebenarnya. Tak ramai orang bukan Melayu masuk. Jadi ini merupakan satu masalah. Masa saya dulu, sekolah saya Melayu, Cina, India penuh waktu itu. Tapi sekarang ni vernacular school Cina. Yang ada sikit Melayu dalam sekolah Cina. India pun ada sikit-sikit. Tapi sekolah kebangsaan kadang-kadang pada 100 2 orang je yang bukan Melayu. Sekolah kebangsaan ni national school. Jadi sekarang ni cara macam mana untuk kita nak bermula. Tapi kalau konten, sungguh pun kita berbeza, tapi konten. Macam katalah di Indonesia, sebagai negara jiran kita, kuatnya dia menanam semangat patriotism. Dia ada institut Pancasila. Itu hebat. Kita ada institut rukun negara. Kita jadikan core subjek kita tu nasionalisme, patriotism tu untuk merangkum semua. Dan semua sekolah wajib untuk mengadakan, bukan saja dari segi konten dalam buku, tetapi cara-cara. Bukan kalau segi PLKN saja, dah hujung dah. PLKN bermula di sekolah rendah. Dia mula di Permata. Sampailah ke berterusan. PLKN tu bagus. Tapi bila sampai ke peringkat sekolah menengah saja, selepas itu jadi kurang sikit impact dia. Baik, Tan Sri, kita ada 2 minit lagi mungkin. Selepas ni Tan Sri,
boleh tubuh jugalah bekas-bekas timbalan Menteri Besar. Memang ramai. Ramai juga. Ramai ya. Apa dia Datuk Rozali Sak? Datuk Rozali Sak daripada Kelantan. Ya. Lepas tu yang aktif lagi, lepas tu Datuk Seri Ibrahim Saad. Tan Sri. Datuk Seri Ibrahim Saad di sana. Saya sendiri. Di Pahang saya ada 3. Datuk Seri Jabar, Datuk Hassan dan saya. Ramai juga. Yang masih ada lagi. Yang masih ada. Mungkin boleh dipikirkan juga. Pasal sekarang ni Menteri Besar semua ada persatuan ni mungkin. Timbalan pun ada juga. Jadi sebenarnya di sana ekspedikor, sahabat-sahabat lama. Yang penting apa tu, kita masih lagi orang kata aktif Tan Sri kan, memikirkan soal kepentingan bangsa dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak Tan Sri kerana sudi bersama dengan Bernama TV di Ruang Bicara. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa dengan topik yang mungkin saya kira Mubarak telah pun memainkan peranan yang cukup menarik. Mungkin kerjasama dengan NGO-NGO lain juga penting untuk kita letakkan sebagai satu persediaan bagaimana kita nak mengembalikan hak-hak rakyat agar kita ni sayangkan negara lebih kepada kita sayangkan diri sendiri. Baik, terima kasih Tan Sri. Terima kasih. Saya doakan kesihatan Tan Sri lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita jumpa di lain masa. Dengan itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali. Sekali lagi.